Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Santailah sayangku, bagaimana laju-laju. Ini bukan kereta baru, asalkan aku denganmu. Santai-santailah sayangku, ikut aku, usah ragu. Kuda tua mungkin tak laju, masih steady, masih padu. Santai-santailah bagaimana laju-laju. Ini bukan kereta baru, asalkan aku denganmu. Santai-santailah sayangku, ikut aku, usah ragu. Kuda tua mungkin tak laju, masih steady, masih padu. Ready, Sari. Okay, ready. 3, 2, 1, pose. Sekejap. Jangan laju-laju. Oh, sorry lah. Glambot tak macam tu. Kita tak pergi AJL macam awak. Glambot tak macam tu. Tak pergi. Sari, last. Okay. Ready, 3, 2, 1. 1, 2, last pose. And yes. Macam tu, Glambot. Jadi kena edit dulu. Rakam tak ni? Rakam. Mesti rakam, Yes. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Anda sedang menyaksikan Nasi Lemak Kopi bersama saya, Irfan Ali. Dan saya, Sari Abdullah. Terima kasih buat basket. Ya, santai bang. Memang santai. Okey, tapi cerita pasal santai tu antara lagu anugerah juara lagu ke-38. Macam mana pengalaman dia? Ke anugerah berprestij dia. Sebab kemarin awak dengan blazer, dengan coat, dengan dia punya pouch kat tepi tu. Penampilan kita kena jaga. Penampilan kena jaga dan yang bestnya ada Glambot tu satu orang kata tambahan yang bertaraf antarabangsa. Ini antara result yang adalah hasil daripada Glambot AGL 38 dan dengan itu juga saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua kru produksi dan yang terlibat di belakang tablis secara langsung atau tidak dalam menjayakan AGL ke-38. Okey, tapi kan Irfan, kalau you pergi AGL you naik apa? Saya hari tu saya naik kereta. Parking penuh juga saya naik kereta. Oh, ya ke? Oh, kalau macam dulu awak ambil lesen macam mana? Oh, lesen. Okey, lesen. Cerita lesen ni 20 tahun yang lepas saya ambil lesen. 20 tahun yang lepas? Rasanya tak perlu cerita sebab dah lama sangat. Kenapa awak ambil lesen pula? Saya kan tahun ni baru 19. Oh, tahun so baru tahun lepas. Rupanya. Tapi dengan cerita ada cara baru nak ambil lesen? Betul, kita ada e-testing. E-testing ya? Okey, e-testing tu apa? Okey, nak tahu? Okey, dengarkan. Okey, e-testing dia ujian memandu e-testing. Oh, tiada lagi pegawai JPJ dalam kenderaan? Yes, wow. Betul tu. So, meaning tak payah ada pemandu JPJ lah? Betul tu. Pemandu JPJ pula pegawai? Ya, sebab e-testing ni adalah sistem e-testing, latihan dan pengujian memandu secara elektronik dan dimulakan bermula April 2024 yang membolehkan calon jalani ujian memandu tanpa pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di dalam kenderaan. Wow, tapi kalau pakai teknologi ni mesti lagi banyak kos, tak? Betul? Tambah sikit je. Tapi untuk orang yang nak menjalani ujian tu hanya tambah RM100 sahaja. RM100 je tambah? Oh, okeylah. Kalau macam tu mungkin kalau yang mana nak try, nak cuba e-testing, kita tunggu April nanti. Okey, tapi e-testing bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu macam mana?
I cuba, I cuba, sis cuba. Sis cuba. Ada kalau saya bro cuba. Ya. Okey, tapi sebenarnya bahasa Melayu ni antara bahasa yang senang dipelajari Senang, sebab okey, ni ada kisah yang menarik. Okey. Dua rakyat Jepun berborak dengan satu sama lain menggunakan bahasa Melayu. Pernah tengok? Oh, tapi dekat Malaysia lah kan? Bukan, dekat Jepun. Dekat Jepun, borak Jepun tapi orang Jepun. Ya, dekat Jepun, rakyat Jepun berbahasa Melayu. Nak tahu apa yang kami sedang bincangkan? Kita tengok dulu klip ni. Saksikan. Suka Malaysia kah? Suka sangat. Pernah tak pergi ke Malaysia? Pernah. Bolehkah ceritakan tujuan anda ketika pergi ke Malaysia? Masa saya duduk kat Malaysia, saya pergi sebagai seorang pembantu bahasa Jepun. Cikgu bahasa Jepun dan saya ajar dekat sekolah tinggi di Malaysia. Pada masa di manakah anda tinggal di Malaysia? Saya duduk di Terengganu, Dungun. Berapa lama tinggal di Malaysia? Selama 7 bulan. Bolehkah ceritakan pengalaman manis dan pengalaman pahit semasa berada di Malaysia? Pengalaman manis, saya dapat banyak ramai kawan-kawan macam keluarga, semua cikgu di sekolah yang saya kerja dan budak-budak, student, semua sangat baik dan saya sayang mereka. Dan pengalaman pahit, tak ada pengalaman pahit, tapi satu perkara yang saya rasa susah adalah ada logat, aksen, dialek di Terengganu. Jadi kadang-kadang berkomunikasi dengan mereka susah sikit. Jadi tak belajar logat-logat di Terengganu? Sikit tapi tak pandai cakap. Bolehkah bercuba bercakap Terengganu? Okay. Comelote. Logat tu antara benda yang paling susah dan saya setuju sebab even kita yang duduk kat Malaysia ni pun nak belajar logat negeri lain bukan senang. Tapi mereka yang berbangsa Jepun 7 bulan boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi kan Sari, bahasa Melayu ni dia istimewa ataupun dia sangat-sangat best sebab sekarang ni ada macam-macam perkataan yang telah dimasukkan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Yes, antara bahasa yang kita selalu pakai. Okey, contohnya. Ini antara contoh istilah-istilah baru yang ada dalam Dewan Bahasa Pustaka, podcast. Audiosia. Selepas ni dah dengar apa? Audiosia. Kalau hotline pula, kita telefon kami di hotline tak? Talian penting. Kalau stalker. Macam I ada stalker lah. So awak ada pengintai maya. Tapi saya pula sebagai seorang pencipta kandungan. Kalau saya digital influencer, saya sebagai pempengaruh digital. Troll. Ni orang selalu mengata ni kan, hasut maya. Awak ni hasut maya lah. Elok sikit cyber stalking, intai cyber. Kalau tadi pengintai maya. Kalau keyboard warrior, jago cyber. Ni AR. Nah, ini antara teknologi baru, realiti perantara dan artificial intelligence. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Netizen. Ni kita boleh panggil warga cyber. So bolehlah. Itu antara perkataan baru yang mungkin anda boleh cuba gunakan dalam penggunaan seharian. Kita naikkan bahasa ibunda kita supaya bila bercakap tu lebih berpuitis dan lebih manis didengar. Yes, betul. Bahasa jiwa bangsa. Itu kisah-kisah yang kita nak sampaikan pada ketika ini. Tapi hari ini dalam Nasi Lemak Kopi sangat-sangat menarik, sangat-sangat istimewa sebab hari ini kita akan bersama seorang yang bagi saya lah seorang penulis lagu, seorang penyanyi yang cukup orang kata karya dia ni memang cukup menusuk jiwa lah. Tak lain dan tak bukan. Amir Jahari akan berada di set NLKO tahun lepas ni. Sekejap je lagi. Tapi selain Amir Jahari, kita bawakan juga ketua juri AJL Datuk Mozani Ismail. Tapi itu kita akan bawakan sebentar lagi. Lepas itu kita akan kupas satu masalah yang mungkin membelenggu. Tapi masalah ni lebih kepada awak sebagai ayah dan ibu bapa di luar sana, macam mana nak
menguruskan belanjawan anak-anak tu, kewangan anak tu, sebab yalah sekolah pun tak lama lagi akan masuk kan. Tapi betul lah, dia benda tu bukan mudah untuk kita ingat macam tak apalah kita belanja je. Tak, sebenarnya memerlukan perancangan yang rapi untuk orang kata lagi elok kita berbelanja. Yes. Dan okey, rasanya kita nak berehat seketika. Tapi okey, ni kita ambil mood AJL lah. Kita ambil mood AJL. Since juara kita pun dah ada dekat sini. Selalunya kalau AJL kan dia dah break tu, silakan. dia akan ada white shop, betul, dia akan ada announcement tau. Okey, saya jadi white shop lah Okey, awak jadi white shop pula. Okey, 1, 2, 3. Selepas ini di Nasi Lemak Kopi O. Selepas ini di Nasi Lemak Kopi O, persembahan Amir Jahari. Teriaklah. Siapa nyanyi tadi? Amir Jahari. Amir Jahari kan? Lepas ni biar dia nyanyi. Okey, kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Jika hari ini yang terakhir, izinkan ku mendengar suaramu lagi. Jika hari ini ku menghembuskan nafas terakhir, pedulikah kamu? Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu. Ku ingin pulang. Tiada daya dan upaya untuk membuatmu senyum, seakan akan tidur. Yang kusangkakan hanyalah mimpi tidak terperi. Genggam merah tanganku, teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu. Ku ingin pulang. Tuhan, izinkan ku cerita apa ku rasa. Izinkan ku lafaz kata cinta, beri makna rindu. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu. Ku ingin pulang.
dia, penyanyi pun dia, lagu Hasrat. Amin Jaharan. Ke nafas terakhir, pedulikah kamu? Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap. Wow. Oh, meremang, masih lagi meremang. Saya Masih punya lagi jantung meremang. berdegup kencang, Ya Irfan. Allah, itulah dendangan lagu Amir Jahari, lagu Ya. Hasrat, dan kini Berada masih ada di nanti. sebelah kita. Yeah. Jadi kita terus bersama dengan Amir Jahari, juara AJL 38, Ya. dan juga Datuk Muzani Ismail, Selamat Ketua datang. Juri AJL 38. Selamat datang. Okey. Amir, kita start dengan Amir dulu lah, Amir. Ya. Tadi kita baru tengok momen bila Amir dinobatkan sebagai juara AJL. Perasaan Amir cakap rasa macam baru semalam. Tadi sebenarnya sejujurnya lah, masa saya disebut nama saya dipanggil, bukan nama lagu saya dipanggil Hasrat sebagai pemenang tu, saya tak pernah menyangka benda ni possible. Sebab sebelum ni AJL tempat pertama tu adalah macam angan-angan, jauh sekali. Sebab saya dari awal berkarya, umur 16 tahun sampailah dekat AJL tu, saya tak pernah merasakan yang saya akan dapat tempat pertama pun. Apatah lagi sebenarnya masuk dalam AJL. Okay, perasaan tu Amir ada cakap tak Keliru. percayalah, keliru. Sebenarnya keliru sebenarnya, sebab bila pegang benda tu dia macam betul ke ni? Betul ke ni kan? Betul ke ni? Dia macam tu lah. Tapi sekarang dah boleh orang kata Terima kenyataan. kenyataan. Sebenarnya masih belum. Pagi tadi masa saya baru bangun tidur, saya bangun je saya rasa macam ada WhatsApp masuk cakap tahniah kan. Lah lupa dia macam dia lupa dari ingatan menang AJL, ya Allah. Boleh lupa. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi perasaan tak sangka tu kan, dia macam Amir cakap tadi, daripada umur 16 tahun sampai ke sekarang, kenapa Amir tak sangka boleh diumumkan sebagai juara? Sebab saya berkarya bukan untuk apa-apa, macam mana kalau dinobatkan sebagai juara tu, alhamdulillah, itu rezeki kan. Tapi dalam perjalanan kerjaya saya tak pernah terfikir pun macam nak menang apa-apa ke, nak masuk competition ke. Tapi disebabkan saya ada manager, dan puan manager saya yang memasukkan lagu saya dalam muzik-muzik dan sebagainya, saya kena akur dengan manager saya. Tapi sebenarnya saya sentiasa berkarya. Sampai satu fasa tu saya berhenti sekejap untuk membetulkan masalah kesihatan mental saya lah. Okey. Dan itulah orang kata rezeki tak salah alamat. Amir, walaupun lagu ni dah didendangkan daripada 2020 kalau tak silap saya, terhadap pengikut-pengikut Amir, tetapi hari ini pada 2024 Allah nak jadikan Amir sebagai juara AJL 38. Dan kepada Datuk sendirilah, macam mana, apa yang Datuk nampaklah melalui persembahan kerana sampai lagu Hasrat ni layak menjadi juara AJL ke-38? Okey, dalam bahasa yang mudah lah, satu karya atau masterpiece yang masuk ke jiwa juri dan rakyat Malaysia. Bila kita sebut karya, ada komponen dalam tu, dia ada melodi, dia ada lirik, dia ada penyanyi. Tiga benda ni yang sangat penting. Jadi melodi, kalau kita lihat dalam lagu karya ni, daripada awal sampai habis, dia dalam range yang sangat tidak terlalu lebar, dia dalam lingkungan. Itulah Amir Jahari punya vokal. Dia berada dalam, dia mencipta, dia tahu kekuatannya, ton suara yang bagus. Dan lagu ini kita tengyang-yang. Susah kita nak cari lagu yang tengyang-yang. Kadang-kadang dalam lagu tu kita nak cari kat mana yang sedapnya kan. Lama baru kita nak kaji kan. Sebab lagu bila kita menjurikan, kita bukan sekadar dengar. Mungkin penonton biasa, pendengar biasa, dia dengar masuk tengah kiri,
keluar kata sedap tak sedap. Kita juri, kita dengar dan melihat. Kita ambil, buangkan gubahan, buangkan suara, kita ambil melodi itu, tuliskan, kita bentangkan, kita nampak. Jadi daripada awal tu melodi tu memang dah masuk dah. Itu belum saya cakap tentang live performance lagi. Itu baru di dalam audio awal. Jadi daripada awal terus chorus. Jadi dengan liriknya, jika hari ini hari yang terakhir, tak akan menyentuh tu kan. Betul. Kemudian terialah apa kan. Kerana dia ada frasa yang extended chorus lagi. Jadi balik kepada live performance, itu yang menyebabkan kekuatan yang lebih lagi. Bila orchestratornya Amir dan juga Eddie Coco duduk, betul kan? Betul. Bagaimana nak membawa live performance ini supaya nampak orkestra tu penting di belakang, menyokong kepada lagu tersebut. Jadi daripada awal susunan masuk je string tu, kita dah rasa masuk gitar dia, masuk vokal dia. Bersahaja Amir Jahari datang. Di belakangnya tak ada prop-prop yang ni. Propnya ialah ahli-ahli muzik di belakang yang menyokong. Itu adalah satu kekuatan yang saya rasa membawa kepada apatah lagi konsep Palestin, yang konsep yang para syuhada apa semua tu dibawakan. Dan saya rasa sebab juri sebab, penonton yang tengah sebab, dan saya dan juga para juri tidak ada kata apa, semua sebulat suara. Ini adalah lagu, dan balik rumah pun masih tenang. Saya pergi kat piano, saya pun main kan, memang melekat lah. Hari ini dia nyanyi depan, kita dapat merasakan lagi lagu ini memang sepatutnya dinobatkan, tak salah lagi. Tapi Amir, itu komen Datuk sebagai ketua juri, pandangan Amir sendiri. Pandangan saya? Pandangan awak dengan based on komen Datuk tadi, dari segi awak punya pembawakan lagu masa live performance, pendapat awak setuju ke, ataupun ada benda-benda yang mungkin awak rasa okey, sebenarnya plan dia lain sikit? Tak, saya sentiasa setuju dengan Datuk. Sebab banyak benda kita boleh belajar dari Datuk. Sebab bila saya perform, every time saya perform, lagu ni saya buat masa ayah saya dapat tahu ayah saya ada kanser. So emosi dia tu dia lekat dalam hati, dan memori tu dia lekat dekat dalam hati. Sebab apa? Sebab saya berhijrah ke Kuala Lumpur pada umur 18 tahun. Jadi since 18 tahun sampailah sampailah ayah saya meninggal tu, saya tak banyak masa pun saya luangkan bersama ayah. Sebab saya balik raya pun setahun sekali, dan cuma 2 minggu saja setiap tahun. Ada tahun pun saya tak dapat balik sebab tak ada duit pun. Jadi sebab tu bila saya nyanyikan lagu Hasrat ni, memori ayah tu sangat-sangat kuat dekat ingatan saya, dan saya ada rasa penyesalan sedikit sebenarnya. Sebab saya tak dapat nak bersama dengan dia masa kanser sebab PKP, dan penyesalan saya dari umur 18 tahun tu sampailah umur 2022 tu, saya tak banyak masa berborak dengan dia dan sebagainya. Baik, lirik lagu Hasrat, memang kalau kita ramai yang cuba mendalami, cuba memahami, cuba membedah lirik-lirik Amir ni, Amir cakap bila buat lagu tu teringat dengan arwah ayah. Memang itu sumber ataupun inspirasi utama, ataupun ada yang orang kata elemen-elemen lain yang membantu dibawakan untuk bibit-bibit lagu tu? So dari sudut emosi, itu adalah ingatan ayah saya. Tapi dari sudut lirik, saya 100% mengikut sinopsis daripada Nik Amir, dan saya reimagine sinopsis tu menjadi cerita saya lah. Jadi ada bait-bait dalam lirik tu, contohnya dekat yang orang cakap nak balik ke rahmatullah tu, apa namanya? Ku ingin pulang. Orang ingat dia nak pergi buat sesuatu yang tak elok semua kan. Sebenarnya tak. Ku ingin pulang tu bermaksud, niat saya bila saya letak ku ingin pulang tu adalah kembali kepada asal, kembali kepada Allah. Tapi bukan dengan keadaan yang tak elok. Jadi maksudnya kembali ke pangkal jalan.
Itu adalah aku ingin pulang ke pangkal jalan. Tapi saya ingatlah Amir juga pernah cakap macam apabila Amir tulis tu adalah salah satu pesanan ayah Amir kepada Amir sendiri, yang Amir membayangkan itu adalah pesanan ayah Amir terhadap Amir. POV, yes. Yeah. So dari imajinasi saya tadi tu, di imagination tu, saya membayangkan ketika ayah saya tengah tenat, saya ada bersama dia masa tu. Saya duduk sebelah dia, dia tengah menghembuskan nafas terakhir dia, saya ada sebelah dia. Dan masa tu yang saya bayangkan lagu Hasrat tu tadi, bila saya dengar balik, saya tengok keadaan ayah masa tu, sebenarnya lagu Hasrat ni sebenarnya adalah POV ayah saya sebenarnya. Masa ketika dia tengah tenat tu, 2022. Tapi lagu tu dicipta 2020. Ya. Jadi masa 2020 tu saya memang mengikut sinopsis tu saja. Tapi bila 2022 tu baru dia jelas terpampang yang lagu ni sebenarnya adalah POV ayah saya. Saya bayangkan benda tu. Baik, dan memang dia berkait, semuanya berkait kan, dan itulah yang menjadikan karya Hassan ni satu lagu yang cukup orang kata menusuk hati. Tapi tersentuh lah. Betul. Tapi Datuk, ini soalan yang mungkin ramai orang nak tahulah sebab setiap kali AJL akan orang memperkatakan, dan Datuk dah cakap keputusan tak dilakukan awal. Bukan orang kata AJL dah decide, tak, sebab ada pre-listening, kita nak mendalami apa semua kan. Jadi apa sebenarnya kriteria pemilihan juara lagu ni, sebab masalah pun ada ambil kira juga. Ya. Okey. Kalau kita balik pada dulu kita ada kategori. Kita ada kategori balada, kita ada banyaklah stok lagu. Ya, dalam Melayu semua tu. Yes. Tapi lama-kelamaan ianya tidak berlaku begitu. So lagu-lagu banyak orang cipta balada banyak. So bila stok tu tak cukup, stok lagu untuk dipisahkan mengikut kategori, jadi dicampurkan, adukkan. Jadi itu yang penting, pre-listening. Sebab malam kenaan semua ada masa yang sangat terhad. Jadi kita panggil semua juri supaya kita dapat dedahkan genre setiap lagu. Sebab kita harus memberi keistimewaan ke semua lagu, meraihkan kepada 12 lagu yang terpilih. Pelbagai genre kita lihat. Balada, ada hip hop, kali ini tak ada lah. Dia ada electronic dance, EDM, kita ada macam Masdo dengan jalannya yang konsep medium pop dan sebagainya. So kita letakkan dan kita terangkan kepada juri genre, supaya juri ni dia tidak orang kata terhasut. Maknanya setiap orang ada minat masing-masing. Ada orang suka mi goreng, ada orang suka laksa kan. Jadi hari itu kita nak semua menikmati supaya kita meraihkan kepelbagaian di dalam semua lagu yang bertanding. Jadi sebab tu kita ada pre-listening. Bukan kita menetapkan. Kita menerangkan supaya ketua juri saya menerangkan lagu ini dia ada segmen A, B, chorus dan sebagainya, dan adalah benda-benda technical music dan sebagainya. Lagu yang tradisional yang berkonsepkan EDM sebegini. Jadi supaya semua juri tahu penilaian ialah kepada melodi, itu yang penting. Kemudian kepada lirik. Kemudian kita tak boleh nak buat prejudging awal penyanyi yang nyanyi dalam audio tu. Betul. Faizal Tahir. Betul. Nakyu nyanyi di final. Jadi kita nak mencari penyelesaian. Jadi kita tak buat penjurian awal. Cumanya kita didedahkan. Of course lah kita masing-masing dah ada dah. Lagu bukan lagu baru. Lagu dah masuk dalam industri. Ya, betul. Daripada pakar muzik sampai ke orang kata apa yang orang-orang biasa. Betul. Dia dah tahu kan. Tapi kali ini juri dan juga orang awam bersepakat. Betul. Jadi itu saya nampak. untuk inilah sebagai Sari pun terpegun dengan cerita yang diceritakan oleh Amir dan sebagainya. Amir sendirilah, apa pesanan untuk orang-orang di luar sana yang jatuh bangun Amir lah, yang boleh dijadikan inspirasi buat semua? Apa pesanan Amir yang Amir nak sampaikan sebenarnya? Saya sebenarnya tak pernah sangka yang saya menjadi aspirasi ataupun cerita saya, perjalanan hidup saya ni jadi inspirasi. So kalau you guys kat luar sana terinspirasi dengan cerita saya, alhamdulillah. Tapi yang penting sekali dalam perjalanan saya, jatuh bangun tu memang biasa. Tapi yang penting sekali adalah kita kena bagi masa untuk diri kita berehat juga. Maksudnya ada masa tu saya berehat tu untuk
menenangkan fikiran saya dan sebagainya untuk saya cure balik mental illness saya. Dia takkan cure pun sebenarnya, tapi dia cuba cope macam mana nak handle the emotions dan sebagainya. Dan bila dah cukup rehat tu, bila saya decide nak keluar balik tu, saya terus 100% fokus kepada apa yang saya nak buat, berkarya dan sebagainya. Okey, dan boleh tak saya kaitkan yang awak cakap tu dengan satu bait lirik daripada lagu lama awak? Masih Peminat belajar setia. nak jadi manusia, masih banyak sidak belum jumpa. Sidak belum jumpa. So itu antara pengajaran daripada Amir, dan kita sangat-sangat orang kata terharu dan seronoklah sebenarnya. Betul, sebab kan? saya ingat pesanan Amir, doa yang Amir selalu amalkan adalah, ya Allah, aku serahkan seluruh urusan hidupku kepada Engkau. Dan benda tu sangat menjentik lah. Yes, dan itulah hati. menjadi aspirasi. Jadi Amir, Datuk Muzali, terima kasih banyak-banyak datang, sudi datang. Ya Allah, kita pun seronoklah ada kita kalau ada lagi masa boleh borak. Tapi sekarang ni kita nak teruskan di segmen yang seterusnya, satu masalah yang membelenggu para ibu bapa di Malaysia. Kalau AJL minggu lepas punya cerita, ni minggu depan punya cerita ni. Itulah. Macam mana ni Ifan? Awak macam mana? Pelanjaran anak-anak awak pergi sekolah ni? Nak kena tahu jugalah macam mana nak susun kan. Ada solusi. Dekat nasi lemak KPO ni sentiasa ada untuk Ifan sebagai bapa dan untuk ibu bapa di luar sana. Selepas ini kita akan kongsikan di Nasi Lemak KPO. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Persediaan sekolah anak buat masa ni ada separuh yang dah belilah. Kalau macam yang boleh pakai tu akan pakai yang lama. Kalau yang baru pun macam kasut ke, macam tu je lah. Kalau ada balance yang tahun lepas punya buku tulis, boleh bawa ke tahun sekarang, saya guna yang sekarang lah. Macam pagi tadi, saya settlekan urusan pagi, anak sekolah agama, ada buku tu 10 pieces, 5 yang ada balance tahun lepas, guna untuk hari tahun ni. So beli 5 je lah, jimat. InsyaAllah untuk simpanan sekolah anak-anak, saya dah simpan dah dari permulaan lagi. Sebulan 2 bulan dulu, insyaAllah lah untuk sekolah dibuka, InsyaAllah adalah pembelajaran untuk anak-anak. Bajet dah. Anak pun ramai sekolah kan 4 orang. Lepas tu seorang baru masuk tadika. Kos besar lah untuk tu. Pagi memang saya bekalkan dia. Tapi saya sampingkan duit juga RM3 untuk dia backup in case kalau makanan saya masak tu tak sedap ke tak kena tekak dia ataupun tak cukup. Biasa kadang budak ni ada mood nak makan lebih. Kadang-kadang tengok kawan makan itu, dia orang akan beli. Tak apa, bagi pembelanjaan sikit-sikit je lah untuk dia orang beli teringin untuk makan apa kat kantin kan. Itu je lah. Sebab sekarang ni kita belanjaan sekarang apa, mahal kan. Barang-barang keperluan ni semua mahal kan. Kalau untuk makan tu, saya dah bagi daripada rumah. Makan berat-berat dulu. Lepas tu dekat sekolah, kalau dia nak jajan macam roti ke, makanan-makanan ringan lah. Bagi duit dekat yang sekolah menengah tu RM5 ataupun RM6 lah. Kalau yang sekolah rendah RM3, 3 atau 4 lah. Baik, masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi O, dan itu antara pandangan ibu bapa tentang pengurusan perbelanjaan anak-anak ke sekolah. Macam-macam yang cuba dibuat. Betul. Kan, baju yang lama, baju lama tu ada pakai lagi kan, tak payah nak membazir beli baru. Tapi itulah, saya masih buntu lah Sari. Masih buntu? Masih buntu lah. Okey, tak apa. Ada. Hari ini Sari datangkan awak bersama kita di studio Datuk Dr. Zahriah Sahudin, Pensyarah Jabatan Ekonomi dan Pengajian Kewangan, Fakulti Perusahaan dan Perniagaan UiTM. Selamat datang Datuk Doktor. Terima kasih banyak-banyak Irfan dan Sari. Berpink belizer. Ya, betul. Okay, Terima kasih. Dia macam ni sebenarnya sebab yalah, kita ni ibu bapa, kita nak tahu. Awak kena fokus. Ya, kita fokus. Saya bakal. Okey, Datuk Doktor, bila cerita pasal perbelanjaan ni, dia satu orang kata benda yang berlaku setiap tahun, dan bila bertambah anak tu dia akan jadi bertambah-tambah pula. Jadi macam mana pengurusan tu, permulaan nak mengurus perbelanjaan demi anak-anak? Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua penonton di luar sana.
sebenarnya tentang masalah tentang perbelanjaan sekolah anak-anak ini haruslah dirancang oleh ibu bapa dari awal. Ya, kalau kita tak rancang daripada awal, macam contohnya tahun ni nak masuk sekolah, lepas tu tak lama lagi nak masuk Ramadan dan nak masuk raya. Jadi ada 3 occasion di situ yang mana kalau kita tidak mempunyai perancangan dari awal memang agak sempit ya, betul. Mencabarlah ya, bermasalah sedikit. Jadi macam Irfan tanya tadi, sebaiknya kita mulakan daripada awal. Ya, sebenarnya kalau Irfan, kalau golongan muda pula, dia patutnya bermula daripada perkahwinan tu. Oh, seawal tu? Ya, sebab bila you kahwin, kalau dah belanja banyak dan bila you dah ada anak, kan ada orang yang kadang-kadang kahwin tu ambil loan. Jadi loan kena bayar juga, anak sekolah kena juga. Jadi macam bertambah lagi masalah. Jadi kalau boleh seawal tu awal masa mungkin sebulan ke 2 bulan, tak memang tidak, itu maksudnya sebaik-baiknya. Tetapi kalau tak dapat macam tu, kita mulakan daripada awal tahun. Jadi awal tahun kalau dulu awal tahun sekolah. Tapi sekarang kan dah ubah sikit bulan 3 kan. Jadi bermakna selepas je masuk sekolah ni, startlah menyimpan sikit-sikit untuk ibu bapa. Jadi sebenarnya nasihat Datuk Doktor, kalau yang masih belum dapat anak tu tak apa, untuk kita ada ilmu lah sedikit macam mana nak menguruskan perbelanjaan bila ada anak-anak nanti. Betul. Tapi bercerita tentang perbelanjaan mesti berkaitan dengan berjimat. Jadi apakah kaedah berjimat yang bagi doktor yang paling sesuai lah dilaksanakan untuk merancang perbelanjaan persekolahan anak-anak? Kaedah dia bagaimana? Kaedah dia kalau nak merancang tu sebaik-baiknya kita dapat membezakan kehendak dengan keperluan. Kalau dalam finance ya, dalam keuangan, ilmu keuangan, kita haruslah mendahulukan keperluan daripada kehendak ya. Sebab saya tak jawab kehendak. Needs and wants needs and wants. Needs adalah sesuatu yang kita perlu untuk hidup. Kalau kita tak ada benda-benda tu, kita tak boleh hidup. Yang mana wants pula ataupun kehendak adalah benda yang kita hendak. Kita tak perlu tapi kita nak. Contoh macam kereta. Kalau kereta tu kereta Proton, kereta Pro 2 kita dah boleh guna. Tetapi kalau kehendak pula, kita nak kereta apa? Kita nak kereta Merc, BMW. That is kehendak. Tapi kalau barangan sekolah anak macam mana? Kalau barangan sekolah tu macam mana nak membezakan itu adalah keperluan untuk anak ataupun kemahuan ibu bapa sendiri sebenarnya? Okey, itu yang saya boleh katakan sekarang ni dari segi brand lah. So maknanya kalau kita beli barangan yang agak macam dekat pasar hari-hari, dekat Giant ke contohnya kan, itu benda-benda macam tu kita boleh panggil keperluan. Lepas tu kalau macam kita kehendak pula, mungkin kita boleh beli jenama canggih, jenama yang mahal-mahal lah. Yang itu ialah kehendak. Dan juga macam tu lah, macam pencil box, pencil case tu ada Smiggle. Yang mahal tu kan. Jadi kalau yang kita nak beli tu untuk yang biasa-biasa tu, pencil box tu, itu yang kita beli kat Giant tu kira yang branded tu. Itu ialah kehendak sebenarnya. Okey, itu dari segi perbelanjaan nak masuk sekolah. Tapi Datuk Doktor, dia bila dah masuk sekolah pun ada satu orang kata fasa yang berbeza, perbelanjaan harian. Kalau anaknya seorang, okeylah kita faham, tapi kalau dah 2, 3 yang sekolah menengahnya, sekolah rendah, so macam mana kita nak susun dari segi perbelanjaan harian pula? Okey, macam Irfan kata, kalau orang yang ada anak 1, 2, okey lagi lah. Kalau ada kadang-kadang sampai 5, ya. Jadi yang 5 ni memang terpaksalah ibu bapa tu memperuntukkan sedikit untuk anak-anak. Tapi bagi saya mungkin boleh based on sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah. Biasanya sekolah rendah ni belanja bolehlah kurang sikit sebab dia makan pun kurang sikit. Atau sebaik-baiknya jika ibu bapa, terutama ibu bapa yang tak bekerja, ibu yang tak bekerja boleh menyiapkan bekalan untuk anak untuk dibawa ke sekolah. Jadi bila kita dah bekalkan anak-anak, sebab barang-barang yang kita masak di rumah lebih murah lah dibandingkan dengan barang kita beli ya? Macam nasi kan, kalau kita masak di rumah, nasi goreng ke for example, lebih murah kosnya jika dibandingkan dengan beli nasi lemak di luar. Nasi lemak pula, nasi goreng. Ya, walaupun hanya sekadar nasi goreng, tetapi dah 6-7 ringgit juga satu bungkus kan. Jadi ibu bapa yang tak bekerja especially boleh berikan bekalan kepada anak-anak, dan di situ boleh jimat sedikit lah ya, portion itu. Bolehlah bagi anak tu 2 ringgit ataupun 3 ringgit. Dan air juga kita bekalkan. Jadi lebih berjimat. Tapi Datuk Doktor, okey, itu mungkin yang tak bekerja lah. Tapi kalau sekarang ni secara lumrahnya kan dua-dua bekerja, macam mana kita nak tangani
situasi macam tu pula. Betul tu. Ada juga antara rakan-rakan saya yang kata kadang-kadang anak-anak tu breakfast tu dia bawa roti dulu. Okey. Jadi tu dah adalah jimat sikit sebab mak bekerja tak boleh masak. So roti tu dah boleh makan masa rehat dan juga kalau nak pun belanja tu ada orang belanjakan anak sampai RM10 sehari kalau sekolah menengah. Ada orang RM5. Jadi bermakna kita kena harus padankanlah dengan kemampuan kita dan kita kena beri kefahaman kepada anak-anak bahawa macam mak tak boleh bagi duit lebih sebab ada adik-adik yang lain nak sekolah juga. Jadi pagi-pagi make sure breakfast kat rumah. Dan kemudian jadi kuranglah sikit belanja makan pukul 10 tu kalau sekolah pagi. Gitu. Okey, dan ini kena dengan insentif bantuan awal persekolahan BPA yang diberikan oleh kerajaan baru-baru ini. Jadi macam mana, sejauh mana ia dapat meringankan sedikit sebanyak beban ibu bapa tu? Apa komen Datin Doktor? Okey, jadi bermakna kalau BPA ni memang sangat membantu ya, RM100.5, RM150 untuk seorang pelajar. Jadi saya kira ini sangat membantu kerana jika parents tu mempunyai anak 5 orang, jadi sekarang ni perbelanjaan anak tu nak beli pakaian sekolah dan sebagainya itu dalam mungkin dalam dekat-dekat 300 ataupun 200 lah untuk seorang. Jadi termasuk sekolah pagi, dan sekolah petang, sekolah agama pula, dah baju Melayu pula. 2 sesi kan. Jadi kita nak beli baju kemeja pun dah 2 pasang, baju Melayu lagi, baju sukan lagi. Ya, betul. Jadi bantuan sekolah ni sangat-sangat membantu untuk setiap-setiap anak. Jadi sekurang-kurangnya kalau belanja seorang 200, ibu bapa top up 50 aja lagi. Tapi sangat saya tertarik dengan perbelanjaan mengenai macam kalau anak sesi pagi berapa ratus tu, ada tak daripada doktor sendirilah macam amount duit yang wajar lah untuk ibu bapa tu membelanjakan kepada anak sekolah rendah berapa dan anak sekolah menengah berapa? Untuk barangan belian tadi. Barangan kalau belian tu persekolahan mungkin boleh murah sikit. Lagipun anak-anak kita yang sekolah rendah ni kadang-kadang anak ni tak berapa kisah sangat tentang brand-brand. Tapi anak sekolah menengah kadang-kadang memilih sedikit. Tapi kalau anak yang tak memilih, is okay. Seronoklah. Kita lah yang mengawalnya. Tapi walau bagaimanapun, anak besar ni, bila saiz tu membesar, harga dia akan bertambah sedikit compared to harga yang kecil. Jadi kena lebihkan sikit lah untuk memang anak-anak bajet untuk yang besar memang kena lebih sikit. Dan kalau nak lebihkan sikit tu, kita berbalik kepada poin Datin Doktor tadi, kena saving daripada awal. Dan mengikut kemampuan lah sebenarnya. Ya, betul. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Okey, baik. Datin Doktor, terima kasih atas perkongsian cara-cara kita nak menguruskan perbelanjaan kewangan untuk anak-anak sekolah nanti. Okey. Baik, dan selain daripada perbelanjaan ni, kita nak memotivasikan diri juga, bukan setakat sebagai ibu bapa tapi sebagai seorang individu untuk jadi lebih, orang kata, bertenaga, lebih matang, lebih bermotivasi. Dan kami akan kongsikan satu motivasi untuk anda selepas ini hanya di Nasi Lemak Kopi O. Sebelum itu, Hot Baskets. Cintalah mana di
KPO bersama dengan kami. Okey, Irfan, hari ini banyak sangat motivasi kan? Betul. Awak rasa bermotivasi tak? Ya, sangat. Tapi kalau nak motivasi ni, ada tak cara yang kita nak boleh memotivasikan diri sendiri? Boleh. Kalau nak buat perniagaan, apa dia? Ada modal apa? Modal apa tu? Modal insan. Bukan? Modal Bukan. Kira modal untuk kita memulakan perniagaan lah. Duit lah. So tu ke kita perlukan duit untuk bermotivasi ke? Bukan duit sahaja, Irfan. Sebenarnya modal ni ada banyak lagi jenis modal. Tapi nak tahu, kita saksikan bikisan daripada Datuk Wira Dr. Azizah Osman mengenai modal kejayaan. Apakah modal kejayaan seseorang? Ada orang tanya, ada orang cakap bila saya nak berjaya dalam perniagaan saya kena ada modal kewangan, saya mesti ada modal duit. Sebenarnya apa yang kita kena tahu, duit bukanlah semata-mata modal kejayaan seseorang. Ada 5 perkara yang menjadi modal kejayaan seseorang. Yang pertama adalah ilmu, idea ataupun bakat. Itu adalah modal yang pertama. Kalau kita ada ilmu, kita ada idea, apatah lagi kalau kita ada bakat, dia adalah modal penting yang boleh menjadikan seseorang itu berjaya. Daripada segi kewangan ke perniagaan ke kehidupan ke, itu adalah modal yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi lingkungan. Siapa kawan-kawan dia? Saya gunakan terma bahasa Inggeris, network dia. Ataupun lingkungan circle dia, keliling dia ni siapa? Kalau kita belajar daripada kata-kata hikmat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata apa? Kalau kita nak kenal seseorang, kita lihat siapa kawan-kawan dia. Jadi modal yang kedua adalah siapa di keliling anda. Kalau keliling anda ni baik, modal itu sebenarnya modal yang boleh membantu anda untuk menaikkan diri anda, kehidupan anda, perniagaan anda. Dan yang ketiga adalah modal daripada segi pengalaman seseorang. Itu adalah modal yang penting juga, yang mana ia akan membantu anda menjadi seseorang yang lebih berjaya dengan apa yang anda lakukan. Dan modal yang keempat adalah barulah modal kewangan. Modal yang akan membantu anda untuk berkembang di dalam kehidupan atau perniagaan anda. Dan terakhir, modal yang kita perlukan sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah usaha, kegigihan dan tekad seseorang. Itu juga adalah modal. Jadi bila seseorang kata saya tak ada modal untuk berjaya dalam kehidupan, sebenarnya maksud ni modal apa? Adakah dia bercakap tentang modal ilmu? Adakah dia tentang modal idea? Adakah dia bercakap tentang modal bakat? Adakah dia bercakap tentang modal kewangan? Adakah dia bercakap tentang modal daripada segi lingkungan kawan-kawan dia, circle ataupun network yang dia ada? Adakah dia tengah bercakap tentang modal daripada segi pengalaman dia, atau dia tengah bercakap tentang modal yang dia sanggup untuk berusaha atau tak sanggup untuk berusaha? Sebab tu kita boleh pilih. Ada orang gunakan tulang pak kerat dia untuk bina kejayaan dia. Ada orang gunakan ilmu dia untuk bina kejayaan dia. Ada orang gunakan bakat dia untuk bina kejayaan dia. Ada orang gunakan pengalaman dia untuk bina kejayaan dia. Ada orang gunakan lingkungan keliling, network dia, circle-circle dia untuk bina kejayaan dia. Sebenarnya anda boleh pilih modal mana yang anda nak gunakan untuk anda capai kejayaan anda. Jadi itulah sebenarnya modal-modal kejayaan, bakat, networking. Itu semua penting dan kita kena berusaha. Sebab kalau kita mengharapkan orang saja, kita tak akan berjaya. Mana-mana. Yes, betul. So itu antara pesanan modal kejayaan daripada Datuk Wira Dr. Azizah Osman. Dan hari ini, wow, cukup orang kata penuh syarat dengan motivasi, aspirasi daripada awal tadi Amir Jahri, ya Allah, sampai sekarang ya Allah disebut je namanya meremang dengan lagu hasrat terngiang-ngiang teriaklah. Kan nak cakap Amir Jahri je. Sorry. Yes, dan ada satu lagi. Saya ni sebagai seorang bapa ni dah ready lah. Dah ready dah sebab tadi dah dengan Datin Doktor tadi kan. Okey, saya dah susun dah tadi. Dah susun. Sekejap lagi pergi beli. Wow. Yang perlu sahaja, bukan yang kita nak. So kita kena jadi pengguna yang bijak, ya. Bapa Amir Sali. Yes, jadi pengguna yang bijak. Itu kisah hari ni dan esok. Oh, macam tu dia bagi Ya. Dan esok kita bersama dengan usahawan wanita dalam Empire Fashion, iaitu bersama dengan Datin Vivi Yusof. Dan nak ingatkan juga hari ini kita nak berterima kasih kepada Ella Furniture kerana menaja set NLKO kita. Cantik, selesa. Dan juga kepada anda jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan Nasi Lemak Kopi O setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 7.50 malam hanya di TV9. Dan sebelum kami mengakhiri episod hari ini, kita akan sekali lagi bersama dengan Heart Baskers dengan antara lagu, bukan saya, lagu favourite saya, lagu favourite Sari juga. Lagu apa Sari? Isabella, silakan Heart Baskers.
kita berjumpa, namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang, ditelan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Dia Isabella, lambang cinta yang lara, terpisah kerana adat yang berbeza. Cinta gugur bersama daun-daun kekeringan haluan. Hidupku terpisah dengan Isabella, tapi aku terpaksa demi cintaku Isabella. Moga dibukakan pintu hati untukku, akan terbentang